بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar, faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula la yajtari'una alaina. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Sadaqallahul azim atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Malik, ataupun lebih dikenali dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari kami 6 orang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang orang-orang musyrikun. Kata depa ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula. Kata puak kafir musyrikin ni, mereka kata dekat Nabi, utrud haula. Dia kata, pi halau ni mereka ni. Nabi duduk bersama dengan 6 orang sahabat. Bila mai orang-orang kafir musyrikin ni, dia pemai, dia nak jumpa Nabi SAW saja. Nak jumpa Nabi saja. Hak 6 ni, dia tak nak. Maka dia kata dekat Nabi, utrud haula. Kami nak bercakap dengan hang, hak 6 ni, halau pi kelih. La yajtari'una alaina. Kami tak mau mereka ni esok tunjuk korang ajak kat kami. Wa kuntu ana, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang 6 orang itu ialah ana, dia kata dia sendiri, wa ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, 2, wa rajulun min Huzail, dan seorang laki-laki daripada Huzail, daripada kabilah Huzail, 3, wa Bilal, dan yang keempatnya Bilal, wa rajulani lastu usammihima, dan ada 2 orang laki-laki aku tak payah sebut nama. Ni 6 orang. 6 orang duduk dengan Nabi, kemudian mai orang besar Quraisy ni mai dengan sombongnya, depa nak bercakap dengan Nabi saja, lain daripada Nabi. Hak 6 orang ni halau pi balik pun. Sombonglah. Pasal apa? Pasal hak 6 orang ni bukan orang-orang yang macam depa, bukan orang kaya macam depa. Sa'ad bin Abi Waqqas bukan orang kaya. Abdullah bin Mas'ud juga bukan orang kaya. Laki-laki daripada kabilah Huzail bukan orang kaya. Bilal bukan setakat tak kaya, bahkan miskin, tak ada apa. Dan 2 orang laki-laki, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku tak payah sebut nama, kalau sebut pun apa tak pernah dengar nama mereka ni. Maknanya 6 orang ni bukanlah 6 orang yang hebat-hebat. 6 orang yang tak dinilai oleh masyarakat dengan nilai kebendaan. Kafir musyrikin ini bila mai dekat Nabi dengan angkuh, dengan sombong, mereka kata dekat Nabi, utrud haula. Halau ni, hak 6 orang ni kami tak mau tengok mereka ni. Utrud haula la yajtari'una alaina. Kami tak mau mereka ni ada sekali sembang dengan kami. Takut saat ni mereka naik lemak, mereka korang ajak dengan kami. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu an yaqa. Fahaddatha nafsah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, perbuatan orang kafir musyrikin mai hina sahabat Nabi di depan Nabi ni betul-betul menyebabkan Nabi cukup terasa. Itu maksud dia, fawaqa'a fi nafsi Rasulillah, maka telah menyebabkan terasa pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatha nafsah, bahkan Nabi rasa jiwa dia terusik sungguh dengan sikap orang Yahudi yang angkuh sombong ni. Serentak dengan itu, fa'anzalallahu ta'ala, Allah turun satu ayat kepada Nabi, ayat 52 daripada surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Maksud dia, Allah berfirman, janganlah kamu halau orang-orang yang nak menyeru Tuhan mereka, sama ada pagi ataupun petang.
Mereka ini tidak harap lain melainkan mereka harap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan turun ayat ni dekat Nabi, nak beritahu dekat Nabi bahawa sahabat-sahabat Nabi yang 6 orang yang dipandang hina oleh kafir musyrik itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam tak suka kita tunjuk sombong, apatah lagi kepada orang yang miskin, yang susah. Sehingga kan dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, bi'sa ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata bi'sa ta'am, seburuk-buruk hidangan, seburuk-buruk makanan, ta'amul walimah adalah makanan kenduri. Yud'a ilaihal aghniya, yang kenduri itu hanya jemput orang kaya. Wa yutrakul fuqara, dan tinggal tak panggil orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan di rumah kenduri, yang kenduri itu hanya panggil orang kaya, orang terkenal saja. Sedangkan orang miskin dilupakan, tak dijemput, tak dipanggil untuk sama-sama jamuh makanan itu. Sedangkan yang lebih mengharapkan makanan sedap ni orang susah. Orang kaya ni dia ke mana pun tak apa, hari-hari pun dia makan sedap. Orang miskin ni hari kenduri itulah satu hari dia boleh makan sedap berbanding dengan hari-hari dia duduk makan di rumah dia. Kalau kita buat kenduri, jemput orang-orang susah macam ni, kenduri kita penuh berkat. Tapi kalau kita buat kenduri, kita lupa orang-orang yang macam ni. Sebaliknya kita tumpu pada nak panggil orang-orang kaya berada yang sememangnya mereka tidak harap sangat makanan kita. Maka itu adalah kenduri yang menghidangkan makanan paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma, kata dia, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man duna, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, nama dia Mus'ab. Mus'ab anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menceritakan. Dia kata bapak dia, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, pernah sekali itu dia rasa macam dia lebih pada orang lain. Bapak kepada Mus'ab, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang daripada sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ataupun nama sebenar dia Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, anak dia kata, pada satu hari, dia rasa dia ni ada lebih daripada orang yang di bawah dia. Dia rasa dia ada lebih sikit pada orang. Dia berasa macam tu. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Pun begitu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang dijamin syurga tanpa hisab. Tapi nama kata manusia ni kadang-kadang dia selinap masuk dalam hati. Berasa lebih sikit pada orang. Berasa lebih ilmu, berasa lebih kaya, berasa lebih mulia, berasa lebih baik, berasa lebih kuat, berasa dia macam tu. Kadang-kadang dia selinap masuk dalam hati. Sa'ad bin Abi Waqqas ni pun manusia biasa. Satu hari dia terasa dalam hati dia, ra'a Sa'dun anna lahu fadlan ala man duna. Sa'ad bin Abi Waqqas terasa dalam hati dia lebih sikit pada orang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ke dia, Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Nabi kata kat dia Sa'ad, Nabi kata, bukankah kamu tak akan boleh pertolongan ataupun kamu tak akan dapat rezeki melainkan dengan pertolongan orang-orang dhaif yang kamu pandang rendah ni. Nabi kata kat dia begitu. Nabi kata, Sa'ad, hang bolehkah buat apa pun seorang hang? Nabi kata kat dia, tidakkah apa yang hang duk rasa lah, hang rasa senang, hang rasa selesa, hang apa yang hang duk rasa lah ni, Nabi kata, tidakkah apa yang kamu rasa lah ni hasil pertolongan orang-orang yang kamu pandang hina. Tuan-tuan, kita duduk kawasan perumahan, nak makan apa, nak beli apa, sampah kita pakai ponyok buang dalam tong sampah saja. Siapa main duk kutip sampah tu? Orang yang dalam hati kita kadang-kadang berasa mereka ni lekeh.
Kita boleh duduk di rumah, dapat udara selesa, udara bau elok dan sebagainya. Di pasal apa? Pasal pertolongan mereka ni lah. Mereka main angkut sampah di rumah kita. Kalau mereka tak angkut, busuk rumah kita. Nabi SAW, apabila Sa'ad bin Abi Waqqas terasa macam tu, terasa macam dia ni terlebih mulia sikit pada orang lain, Nabi kata ke dia. Nabi kata, Sa'ad, bukankah apa yang kamu duk rasa lah, keselesaan yang kamu rasa lah adalah hasil pertolongan orang-orang yang kamu duk pandang hina ni. Kalau tak kerana mereka tolong kamu, kamu tak rasa macam yang kamu rasa lah. Bahkan Nabi SAW kata, وَتُرْزَقُونَ, dan kamu ni dapat rezeki juga tak banyak sikit hasil pertolongan mereka ni. Tuan-tuan, nak duk jadi manager besar di Kelang, boleh gaji sampai belah-belah ribu tu semua tu. Kalau tak ada budak-budak lepasan SPM dia kerja di Kelang, dia boleh dapat gaji belah-belah ribu. Mudahnya kita nak tunjuk macam tu lah. Dia mengaji tinggi melangit macam mana pun. Kalau budak-budak hak lulus SPM tak pergi kerja Kelang, dia tak boleh apa. Hak dia duk dapat gaji sampai 25,000, 30,000 sebulan jadi manager Kelang-Kelang besar ni. Hak dia duk dapat tu, Nabi kata tak banyak sikit hasil daripada pertolongan orang bawah ni. Organisasi kita, jabatan kita, tempat kerja kita, kalau dapat nama baik, dapat ISO 9002. Kita dapat tu bukan kerana kita seorang, bukan one man show. Kita dapat tu pasal apa? Pasal tim yang duk ada, yang duk bantu untuk kita dapat benda tu. Rupa-rupanya benda ni Islam bagi tahu awal dah. Islam bagi tahu awal, Islam nak suruh manusia appreciate. Islam nak suruh manusia menghargai semua orang. Dan Islam tak mau ada manusia yang tak reti nak appreciate, tak reti nak menghargai orang lain. Duk berasa dia aja semua. Apa yang dia dapat ni hasil usaha dia. Islam tak mau macam tu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang manusia yang baik sebenarnya, terlintas sekali dalam diri dia, terlintas anna lahu fadlan. Sesungguhnya baginya ada sikit kelebihan daripada orang lain. Nabi SAW tahu benda tu. Nabi cepat-cepat berturun balik berasa ego dalam diri dia. Nabi berturun cepat. Nabi kata, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Ay Nabi kata, Sa'ad, ingat balik elok-elok. Bukankah apa yang kamu dapat lah ni hasil pertolongan orang-orang daif yang kamu pandang hina ni? Bukankah rezeki yang kamu duk dapat lah ni hasil daripada pertolongan orang-orang yang kamu pandang rendah ni? Kalau kamu ada kebun kurma besar pun, takkan kamu seorang nak pergi tanam pokok, nak pergi jurih pokok, nak pergi kait buah, nak pergi jual. Takkan kamu nak buat seorang. Kamu ada orang kerja tolong jurih pokok, kamu ada orang kerja kait buah, kamu ada orang kerja duk bawa buah pergi jual, kamu jadi toki, kamu jadi manager, kamu manage benda tu bagi jalan aja. Kalau depan ni semua tak buat kerja, kamu tak boleh apa. Rupa-rupanya Islam ajang kita, Islam suruh kita menghargai sebegitu sekali muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang dikatakan Islam ni cantik. Islam ni cantik. Tidak ada satu benda yang Islam terlepas pandang. Tak ada. Sebaliknya, yang kata Islam ni, dia pandang semua benda. Bahkan Islam bagi tunjuk ajak macam mana kita nak buat tiap-tiap satu benda. Dan manusia, kalau sekiranya dia ambil guna Islam, dia pakai Islam sepenuhnya dalam hidup dia, dia nampak cantik dan manis Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita kekuatan untuk kita nak beramal dengan semua yang ditunjuk oleh Islam kepada kita semua, insya-Allah.